Apabila perkara ini telah pun berlaku, 16 pesawat tentera udara milik China berada ataupun berlegar di udara kita. Sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia mungkin rasa macam sedikit kebimbangan, tetapi kedutaan China telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa ianya cuma penerbangan latihan sahaja, yang biasa sahaja. Okey, jadi untuk memperkatakan dengan lebih lanjut lagi berkaitan tentang perkara ini, bersama kami di talian sekarang ini Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pensyarah pengajian security, Naif Arab University of Security Science, yang kini berada di Riyadh, Arab Saudi, difahamkan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Dekat sana di Riyadh, Arab Saudi sekarang ni pukul apa, Doktor? Sekarang ni 3.17 pagi. Wow, belum subuh lagi. Subuh lagi 3.17 pagi. Okey, baik. Terima kasihlah doktor memberikan masa kepada kami. Sebab kami dekat Malaysia ni mungkin ada sedikit kebimbangan lah. Sebab minggu lepas pun kita dikejutkan juga dengan tentera, atau bukan tentera tapi pesawat Israel yang berada di udara negara kita, tapi ianya telah pun dikatakan bahawa ianya cuma pesawat komersial. Tapi baru-baru ini juga kita digemparkan juga dengan 16 pesawat dari China ini. Jadi sebagai permulaan mungkin doktor boleh berikan agaknya menjelaskan tentang perkara ini, doktor? Baik, pertama sekali terima kasih atas peluang ini. Saya mengulas isu pencerobohan oleh pesawat daripada China ini merupakan satu pencerobohan yang tidak boleh kita terima. Yeah. Ini adalah merupakan satu provokasi terhadap kedaulatan negara kita. Dan kita perlu ingat dalam tempoh 2 dekad terakhir ini, kelihatannya China sangat teruja untuk menunjukkan kekuatan ketenteraan yang mereka miliki. Dan kita juga harus faham bahawa China telah membuat dipanggil satu line yang dipanggil sebagai 9 garis putus yang telah memasukkan sebahagian besar daripada sepadan maritim dan juga sepadan udara Malaysia dan juga negara ASEAN ke dalam negara dan wilayah mereka. Jadi keadaan ini sebenarnya adalah merupakan satu tindakan yang bersifat provokasi yang boleh mencetuskan satu ketegangan dan juga boleh menyebabkan berlaku perpecahan. Dan kita juga harus lihat satu lagi aspek bahawa di antara pertembungan kuasa timur dan barat iaitu di antara kuasa China dan juga kuasa Amerika ataupun barat, secara fizikal itu tidak berlaku kerana kebanyakannya adalah berlaku melalui trade ataupun perdagangan. Akan tetapi tidak dalam situasi yang berlaku di Laut Cina Selatan ini. Inilah satu-satunya medan yang mana mereka bertembung secara fizikal. Dan ini sebenarnya adalah satu kebesaran. Kerana daripada segi strategik, saya melihat daripada segi geostrategik bahawa pada masa akan datang pertembungan di antara timur dan barat ini berpusat di Laut Cina Selatan, yang mana Malaysia terlibat sebagai salah satu epicenter kepada problem ataupun masalah yang bakal berlaku tersebut. Ya. Okey, baik doktor. Sebab ini mungkin macam mewakililah rakyat Malaysia yang berada di sini. Macam tadilah saya sebut. Sebab ada orang yang mengatakan bahawa negara kita ni macam dah jadi macam sasaran lah kan, negara-negara luar yang ingin melihat bagaimanakah agaknya negara Malaysia ini, dan kita takutlah mungkin ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Bagaimana agaknya doktor boleh memperkatakan tentang perkara ini, dan adakah rakyat Malaysia sebenarnya patut rasa bimbang, gusar, ataupun rasa macam tak apalah, ianya cuma pergerakan biasa sahaja berlaku sekarang ini, doktor? Okey, sebenarnya apa yang berlaku pada ketika ini termasuk pada minggu lalu, sebenarnya kita ada pesawat Israel, pesawat pengintip Israel, walaupun mereka meletakkan identifikasi mereka sebagai pesawat komersial dan telah mendapat kelulusan untuk melalui ruang udara Malaysia melalui Kementerian Pengangkutan. Jadi hari ini pula, iaitu semalam, kita dikejutkan dengan pencerobohan pula oleh pihak China, dan pihak China ini kalau kita lihat, pesawat tentera mereka terbang dalam ketinggian 23,000 hingga 27,000 kaki. Jadi itu sebenarnya kita perlu lihat Convention Aviation di Chicago pada 1947 meletakkan definisi yang berbeza, kerana ketinggian lebih daripada 30,000 kaki itu ada pertikaian yang mengatakan bahawa tidak perlu mendapat keizinan, tetapi jelas pesawat China terbang di bawah 30,000 kaki. Okey.
Dan minggu lepas kita ada pesawat pengintip Israel yang melalui, dan saya maklum bahawa kita telah memberikan satu kebenaran, okey, walaupun sebenarnya ini juga adalah satu isu yang harus diteliti juga kerana kita tidak ada hubungan diplomatik dengan pihak Israel. Jika pihak Indonesia tidak membenarkan pesawat Israel terbang melalui ruang udara mereka sehingga mereka terpaksa membuat U-turn yang cukup jauh untuk pergi ke negara lain, maka kita juga seharusnya mengambil tindakan yang sama. Jadi kedua-dua insiden ini memberikan satu konotasi bahawa ruang udara kita ini secara tidak langsung mudah dicerobohi, ataupun mudah dilakukan apa-apa sahaja intipan dan sebagainya. Walaupun Malaysia membenarkan, tetapi di Singapura mereka telah terbang dalam satu formation selama 4 jam. Dan keadaan yang sama juga kita lihat apabila pesawat China masuk ke ruang udara Sarawak dan akhirnya ke Sabah, mereka melakukan satu formation yang disebut intrail. Jadi bila intrail formation ini adalah mission yang dilakukan dengan satu objektif tertentu seperti untuk mengebom ataupun menceroboh ataupun mendapatkan data dan sebagainya. Jadi di samping itu saya mengucapkan syabas dan tahniah sebenarnya kepada pihak TUDM terutama sekali kita General Abdul Samad yang cukup prihatin dan juga telah mendedahkan maklumat ini kepada pihak awam, dan juga secara tidak langsung ketangkasan TUDM tidak dapat diragui. Kita boleh intercept, kita boleh menghalau pesawat yang menceroboh ke ruang udara kita, tapi dalam masa yang sama kita perlu pengukuhan dan juga perlu kerjasama dengan rakan-rakan negara jiran. Ya, untuk pengetahuan anda semua bahawa pesawat milik tentera udara milik China ni sebenarnya bukan biasa-biasa kerana pesawat ini mampu juga untuk melakukan pelbagai strategik dan juga untuk melakukan pelbagai misi. Itu yang sedikit merisaukan kita. Baik, terima kasih Doktor di atas masa yang berikan, dan insyaAllah kita doakan semoga tidak ada lagi lah isu tentang pencerobohan udara di negara kita Malaysia ini. Baik, terima kasih Doktor. InsyaAllah, sama-sama. Terima kasih. Okay. Baik, kita telah pun bersama dengan Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pensyarah pengajian security Naif Arab University for Security Science, bercakap berkenaan dengan pencerobohan di udara kita ni. Kan Sofia, sebab kita memang risau. Pada minggu lepas pun memang tak habis lagi, tak reda lagi kan. Betul. Pesawat milik Israel yang berada di udara kita, tapi dikejutkan lagi pula dengan pesawat dari China. Dan macam saya sebut tadi lah, kalau misalnya kata pesawat komersial, kita faham lah mungkin lalu di ruang udara kita tu mungkin atas persetujuan kan. Tapi ianya merupakan pesawat yang ada misi. Jadi itu yang merisaukan kita.